Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farizah binti Zainal Abidin serta ahli kumpulan saya yang lain ingin membentangkan tajuk berkaitan perancangan keluarga. Saya mulakan dengan definisi terlebih dahulu. Perancangan keluarga merupakan salah satu pilihan yang bijak untuk mengamalkan kontraseptif oleh pasangan yang berkahwin supaya dapat membantu mereka mempunyai cahaya mata apabila mereka sudah bersedia. Ini dapat meningkatkan taraf kesihatan ahli keluarga serta dapat hidup dalam keadaan riang gembira. Maksud kontraseptif ini ialah satu kaedah untuk mencegah kehamilan. Antara kaedah kontraseptif ini terbahagi kepada dua, iaitu bukan hormon dan hormon. Kaedah kontraseptif bukan hormon tidak menggunakan hormon dan tidak mempengaruhi kitaran haid. Ia menjadi penghalang ke atas sperma serta menjadikan rahim tidak sesuai ke atas sperma. Contohnya menahan diri dari persetubuhan, iaitu tidak melakukan persetubuhan sama ada secara oral, faraj dan dubur. Ia bertindak sebagai tidak melakukan persetubuhan dan kehamilan tidak akan berlaku. Kaedah ini paling berkesan untuk menghalang kehamilan, manakala kaedah kontraseptif hormon menggunakan hormon untuk mencegah ovulasi, iaitu pengeluaran telur dari ovari. Ia juga bertindak mengganggu persenyawaan antara sperma dan telur. Contohnya pil perancang. Ia mengandungi dua jenis hormon iaitu estrogen dan progesteron. Ia bertindak sebagai mencegah kehamilan dengan menghalang pengeluaran telur serta diambil setiap hari selama 21 hari dan kemudian berhenti selama 7 hari supaya haid berlaku. Perancangan keluarga juga bermaksud menentukan bilakah masa yang sesuai untuk mempunyai anak, jarak kehamilan dan berapakah bilangan anak yang diingini oleh pasangan tersebut. Masa yang sesuai untuk wanita hamil ialah berumur di antara 20 hingga 35 tahun, kelahiran anak terakhir sekurangnya 2 tahun atau mempunyai masalah perubatan yang terkawal dan optimal, tidak mempunyai penyakit yang menjejaskan kesihatan ibu dan bayi. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Najwa binti Muhammad Nazib ingin membentangkan fungsi atau tujuan merancang keluarga. Okey, kita pergi kepada kenapakah kita perlu mengambil berat mengenai perancang keluarga. Merancang keluarga bermaksud menentukan bilakah masa yang sesuai untuk mempunyai anak, jarak kehamilan dan berapakah bilangan yang diingini oleh pasangan tersebut. Okey. Berapa ramai wanita hari ini sedar pentingnya merancang kehamilan? Adakah mereka berani menyuarakan pendapat mengenai perancang kehamilan di depan suami? Agaknya tak, kan? Okey, agak mengecewakan apabila isu kehamilan hanya dilihat dari sudut pandangan yang sempit sahaja. Segelintir pasangan kini beranggapan jumlah anak yang ramai bukan satu masalah. Namun, dengan peningkatan kos sara hidup sekarang, memiliki ramai anak mungkin bukan keputusan yang bijak. Kebajikan anak mungkin terabai. Paling kerap dilupakan adalah keadaan fizikal dan mental ibu yang mengandung dan melahirkan. Adakah dia diberi ruang untuk disayangi dan menyayangi diri sendiri? Menikmati dengan sihat, menyihatkan tubuh badannya dan bebas daripada tekanan dan berada dalam keadaan sihat sentiasa. Contohnya macam ibu ni baru lepas bersalin, tak sampai setahun mengandung balik. Maksudnya dia tak sempat nak persiapkan diri dia untuk kehamilan seterusnya. Dia tak ready lagi lah. Lepas tu luka-luka dalaman dia masih tak sembuh sepenuhnya. Penat sebenarnya.
Ada banyak keluhan yang didengar dalam kalangan ibu muda dan sudah berpengalaman. Keluhan lazim adalah mengenai kesediaan mereka menimang cahaya mata baru selepas melahirkan anak. Okey, kita terus pergi ke fungsi tujuan dia ya. Okey, kita perlu merancang bilangan anak, jarak dan masa macam yang saya cakap mula-mula tadi. Jarak dan masa kehamilan yang sesuai untuk menghasilkan sebuah keluarga yang sihat dan ceria. Okey, untuk si ibu pula dapat bersedia dari aspek kesihatan, mental dan sosial yang dapat memulihkan tubuh badan dia lah, kesihatannya. Okey, untuk baby juga, untuk si anak boleh mendapat kasih sayang dan penjagaan maksimum, terutamanya demi mendapatkan penyusuan susu ibu yang lengkap sehingga berusia 2 tahun. Paling kurang 2 tahun. Okey. Pada si suami pula dapat menyediakan kemudahan asas mengikut kemampuan fizikal, mental, sosial dan ekonomi keluarga. Okey. Merancang keluarga ni ia bukan satu cara menghadkan anak, tapi membantu menjarakkan kelahiran untuk menjamin keselamatan ibu-ibu yang bersalin dan juga bayi yang bakal dilahirkan. Seterusnya, memberi taraf kesihatan yang lebih baik kepada kedua-duanya, ibu dan anak, dan dapat menstabilkan ekonomi si bapa pula. Okey, sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada orang yang seterusnya lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syairah Aina binti Muhammad Sabri. Ingin menyambung pembentangan tentang jenis dan kategori perancangan keluarga. Kebanyakan wanita keliru dengan kaedah untuk merancang keluarga. Sekiranya ujian air kencing menunjukkan kehamilan, sudah terlambat untuk melakukan kaedah perancangan keluarga. Jadi, terdapat beberapa kategori yang kerap digunakan di dalam sesebuah organisasi keluarga. Pertamanya, pil perancang Noride. Pil perancang Noride ni adalah pil perancang yang mengandungi hormon progestin sahaja. Jadi, pil perancang ini mencegah kehamilan dengan cara menukar lelehan di bahagian cervix supaya sperma tidak dapat melepasinya. Seterusnya, pil perancang ini juga menukar dinding rahim supaya telur yang telah disenyawakan tidak dapat melekat pada dinding rahim. Jadi, kemungkinan besar dengan pengambilan pil perancang Noride ini, kita sebagai wanita kemungkinan besar tidak akan mengandung lah. Jadi, cara pengambilan pil Noride ni pada permulaan mengambil pil Noride, pencegahan kehamilan alternatif mesti diambil 14 hari yang pertama. Seterusnya, kemungkinan haid tidak teratur akan berlaku dengan pengambilan pil Noride. Kebiasaannya akan berlaku pada bulan-bulan awal sahaja. Muntah dan syaiq birik akan mengurangkan penyerapan pil dalam perut. Pil perancang akan berinteraksi dengan antibiotik, ubat sawan, ubat tidur dan ubat artritis. Pil perancang juga boleh menyebabkan darah tinggi pada sesetengah wanita. Jadi, itu adalah kesan sampingannya lah. Dan amaran untuk wanita-wanita yang mengambil pil perancang Noride ini, individu mestilah dinasihatkan supaya berjumpa dengan doktor untuk memastikan cara merancang keluarga yang sesuai. Seterusnya, individu tersebut mesti dinasihatkan juga berhenti mengambil pil perancang serta-merta jika mempunyai simptom-simptom yang melibatkan kesihatan. Individu tersebut mestilah melakukan pemeriksaan tekanan darah, payudara setiap bulan dan pemeriksaan pangkal rahim
pap smear setiap tahun. Bagi wanita memang terkenal lah dengan pemeriksaan ni sebab dia macam diwajibkan lah untuk bagi ibu-ibu supaya mengesan tanda awal penyakit. Seterusnya, suntikan depo. Suntikan depo ni mengandungi hormon progesteron sahaja berbanding dengan Pinoride. Suntikan depo ni menukar lendir pada serviks yang menghalang sperma menembusinya. Keadaan hormon yang tinggi juga akan menyebabkan tiada telur dikeluarkan. Suntikan akan diberikan di bahagian punggung selalunya. Jadi, kekerapan suntikan pertama yang diberi pada hari pertama sehingga hari kelima haid. Selepas tu, individu akan diberi suntikan setiap bulan. Seterusnya, suntikan depo ni boleh menyebabkan haid tak menentu atau tiada haid. Ia juga boleh menyebabkan penambahan berat badan, sakit kepala dan mual. Jadi, suntikan depo ni tidak akan mengganggu penyusuan bayi. Seterusnya, individu juga tak boleh menggunakan suntikan depo jika mempunyai penyakit-penyakit yang tertentu seperti darah tinggi, penyakit hati, herpes waktu hamil, sakit kuning. Jadi, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modus operandi atau cara pelaksanaan di dalam perancangan keluarga. Kaedah-kaedah perancang keluarga yang ada ialah: yang pertama, kaedah semula jadi, iaitu kaedah semasa subur. Secara umumnya ialah kitaran haid. Waktu subur wanita dengan kitaran haid 28 hari ialah hari ke-13 hingga hari ke-15 dari hari pertama anda datang haid. Contohnya, jika anda datang haid pada 1 Januari, maka waktu subur anda adalah 13 Januari hingga 15 Januari. Suhu badan asas dan kaedah tanpa haid tempoh penyusuan. Yang kedua, kaedah halangan, iaitu kondom dan diafram. Kondom ialah sejenis getah rembut yang disarungkan pada zakar sebelum melakukan persetubuhan untuk mencegah kehamilan dan jangkitan penyakit seksual. Yang ketiga adalah hormon, iaitu pil, suntikan dan implan. Implan ni adalah sejenis alat plastik kecil berbentuk rod yang mengandungi hormon sintetik progestin. Yang keempat, alat dalam rahim. Alat IUCD berada dalam rahim. Fungsi alat IUCD yang pertama, menghalang sperma dari memasuki rahim. Yang kedua, mencegah pelekatan janin pada dinding rahim. Yang kelima, kaedah kekal, iaitu ikatan tiub peranakan dan pembedahan mengikat saluran mani lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Atira binti Arsyad, nombor matrik D182107002. Kita beralih pula kepada pro dan kontra merancang keluarga, iaitu merancang kehamilan. Kita tengok kebaikan. Yang pertama ialah menjaga kesihatan wanita. Dalam arti kata lain, memelihara kesejahteraan ibu. Saya bagi situasi si ibu ni dia ada penyakit, contohnya darah tinggi ataupun kencing manis. Jadi ibu ni, kalau ibu bersalin, dia ada implikasi lain, ada bagi kemudaratan kepada ibu. Jadi
untuk mengelak kemudaratan kepada ibu, boleh merancang kehamilan supaya itulah tidak memberi kemudaratan. Okey, yang kedua ialah mengurangkan risiko kecacatan kandungan. Manalah tahu tiba-tiba ibu tu bersalin, bayi tu mungkin kalau bukan bagi kemudaratan kepada ibu, mungkin untuk bayi. Mungkin bayi tu dia cacat organ dalaman, mungkin dia cacat organ luaran. Jadi untuk mengelakkan semua ni, untuk mengelakkan kemudaratan kepada ibu dan kepada anak, jadi boleh merancang keluarga. Okey, yang ketiga ialah meningkatkan kualiti hidup. Dalam arti kata lain, mengurangkan tanggungan ekonomi. Yang ni selalunya untuk suami ataupun ayah. Jadi ayah senang mengurus bajet tahunan untuk keluarga dorang sendiri. Okey, kita beralih pula kepada keburukan merancang keluarga. Okey, yang pertama ialah menidakkan rezeki Allah. Dalam arti kata lain, dia tidak bersyukur. Orang lain mau anak tapi dia tidak mau. Okey. Yang kedua ialah pengguguran secara sengaja. Contohnya makan pil ataupun menyuntik. Itu akan menyebabkan penyingkiran embrio ataupun fetus dari uterus ibu sebelum cukup bulan, sama ada ia secara spontan ataupun tidak. Hukum pengguguran ni berdosa kalau sengaja. Kalau tiada alasan lain, contohnya macam memberi kemudaratan, tidak apa, dia dibolehkan. Tapi kalau pengguguran secara sengaja, ibu tu tiada komplikasi, sebenarnya haram, walaupun ada pandangan-pandangan ulama lain pasal pengguguran ni. Okey, yang ketiga ialah mengehadkan bilangan orang Islam. Sedangkan salah satu tujuan berkahwin ialah untuk meramaikan lagi, menambahkan lagi bilangan orang-orang Islam. Pandangan fuqaha. Menurut Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim, hukum merancang keluarga terbahagi kepada 3. Pertama, harus merancang keluarga jika ia dilakukan bagi memelihara kesihatan setelah mendapat nasihat daripada doktor pakar sakit puan. Perbuatan merancang keluarga ini telah lama diamalkan sahabat Nabi SAW menerusi kaedah azal. Azal ialah mengeluarkan air mani suami di luar rahim isteri atau kemaluan isteri sebagai langkah untuk merancang keluarga. Namun, merancang keluarga mestilah mendapat keizinan daripada pasangan masing-masing. Jika tidak, hukumnya boleh berubah daripada harus kepada haram kerana ia termasuk dikira menzalimi pasangan atau tidak taat kepada arahan suami. Kedua, makruh berbuat demikian sekiranya ia hanya sekadar suka-suka di samping risau terhadap rezeki pasangan dan anak pada masa hadapan. Ketiga, haram merancang keluarga jika ia dilakukan hanya kerana takut miskin. Niat sedemikian termasuk dalam larangan Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 31 yang menegaskan bahawa Dia yang memberikan rezeki kepada setiap hamba-Nya dan perbuatan membunuh adalah jenayah besar. Perbuatan itu juga boleh menjadi haram jika isteri tidak mendapat izin daripada suami dan begitulah sebaliknya. Oleh yang demikian, pasangan mestilah berbincang terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dengan penutup. Perancangan keluarga bukanlah satu masalah untuk menolak kejadian semula jadi tubuh badan kita atau apa yang ditakdirkan. Ia hanya satu pilihan untuk membina keluarga yang lebih sihat dan stabil serta dapat menyumbang kepada masyarakat yang lebih baik.
Justeru, perancangan keluarga tidak harus dibebani kepada kaum wanita sahaja. Sokongan masyarakat adalah penting agar perancangan keluarga berjaya. Selain itu, perancangan keluarga juga bukanlah untuk menafikan hak membentuk keluarga seperti yang kita mahukan. Sebaliknya, mencipta dunia di mana setiap kehamilan yang berlaku adalah kehamilan yang dimahukan. Setiap proses kelahiran adalah selamat dan setiap anak kecil mampu mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.